Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. وقال الله تعالى في القرآن الكريم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مؤمنا ستر الله له في اليوم القيامة. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita manjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah, yang mana salah satu perintah yang diperintahkan oleh Nabi supaya sentiasa menjaga solat berjamaah, kerana kelebihan solat berjamaah itu terlalu banyak di atas solat bersendirian. Dan alhamdulillah kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk hadirkan diri kita dalam majlis ilmu, yang mana salah satu majlis yang diwajibkan ke atas kita untuk kita hadir. Firman Allah SWT yang bermaksud wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kamu mencari kesilapan sebahagian kamu akan sebahagian yang lain. Janganlah kamu mencari kesalahan sebahagian kamu akan sebahagian yang lain. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man satara mu'minan satarallahu lahu fil yaumil qiyamah. Siapa yang menutup aib orang yang beriman, nescaya Allah Taala akan tutupkan aib dia di akhirat. Kita sebagai seorang Islam lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diperintahkan supaya tidak mencari keburukan orang lain, tak cara orang dan tak ngupak orang, kerana Allah Taala melarang seseorang itu memakan daging saudara dia sendiri. Makna memakan daging saudara dia sendiri, Allah Ta'ala sebut iaitu sebagai ribah. Apa makna ribah? Iaitu ngupak. Sebab tu kebanyakan berlaku dalam masyarakat kita hari ni, bak ngupak ni seperti makan nasi. Dah, biasa. Tidak rasa benda tu satu kesilapan, tidak rasa benda tu satu kesalahan. Kita sentiasa menceritakan aib orang, yang mana Nabi sebut, siapa man satara mu'minan satarallahu lahu fil yaumil qiyamah. Siapa yang menutup aib orang yang beriman di atas dunia ni, nescaya Allah Ta'ala akan menutup aibnya di akhirat. Kita kena ingat, kita sebagai hamba Allah, kita sebagai insan yang lemah, semua ada aib. Semua ada aib. Aib kita ni masih dijaga oleh Allah. Aib kita masih dijaga oleh Allah. Kalulah Allah Ta'ala buka aib kita atas dunia ni, tak tahu lagi. Tak ada orang nak sayang dengan kita. Tak ada orang nak dekat dengan kita. Bagaimana kita nak Allah Ta'ala hapuskan dan lauhun mahfuz, yang mana kita ni segala kehidupan dan perbuatan kita yang kita lakukan atas dunia ini akan dirakamkan kembali oleh Allah di akhirat, iaitu di lauhun mahfuz, yang mana Allah Ta'ala cerita balik, Allah Ta'ala pusing balik gapo kita buat hari itu. Kalulah kita tidak cerita aib orang, nescaya di akhirat Allah Ta'ala hapuskan aib kita atas
Lauhul Mahfuz. Benda kita buat atas dunia itu, di Lauhul Mahfuz Allah Ta'ala akan hapuskan, akan tutup belaka hak perbuatan-perbuatan kita, kerana kita tak cara orang, tak cerita aib orang. Tapi kalau kita menceritakan aib orang, kita cara orang, kita ngumpat ke orang, Allah Ta'ala akan tunjukkan apa yang kita lakukan juga atas dunia itu. Sebab tu kita sebagai seorang beriman, wajib ke atas kita jaga lidah kita. Yang mana Nabi sebut dalam satu hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan hari akhirat, maka berkatalah dengan benda yang baik. Kalau kita rasa kita seorang yang beriman, bercakaplah benda yang baik. Benda hak molek-molek. Kalau tak ada benda hak molek, kalau tak ada benda hak baik, gapo kita nak kecek tu? Nabi kata falyasmut, maka diamlah kamu. Ni kita benda hak tak baik banyak kecek. Benda hak baik tu rasa kecek. Dah. Jangan benar nak duduk kedai kopi kecek benda baik. Benda hak molek, biasa benda hak tak molek. Nabi kata kalau tak boleh nak kecek benda molek, falyasmut, maka diam dah. Tu jika kata Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kalau siapa yang beriman. Kalau rasa tidak beriman, cakaplah benda hak tak molek. Kalau rasa beriman, jangan cakap benda hak tak molek. Bila kita kecek benda hak tak molek, benda-benda kita kecek. Lepas sore-sore sambung, mari lain sambung pula. Mari tu sambung pula. Maknanya Nabi SAW dah suruh kita pelihara lidah kita. Daripada kita kecek benda tak molek, baik kita buat perkara-perkara yang molek lidah kita ni. Dan Nabi kata sakilatani ala mizani khafifatani ala lisani sakilatani ala mizani. Dua perkara yang meringankan ke atas lidah kita dan berat di atas timbangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nabi kata dua benda. Lidah kita ni dah sebut mudah je, ringan, tapi berat di atas timbangan. Dan Nabi sebut tamla'us samawati wal ard, iaitu pahala dia memenuhi di antara langit dan bumi. Dan duduk saja subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dah mudah. Kau payah, mudah dah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kau duduk saja. Padahal kita duduk kecek benda tak molek, baca sokma tu. Dan mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kita terus sambung mengajar kita. Kita masuk yang ke berapa dah ni? Muka surat yang ke 67. Muka surat berapa? 66. Nombor 14. Okey. Qala muallif rahimahullahu taala. Dan yang ke-14 kita masih lagi berada di dalam sunat-sunat selepas sembahyang. Wirid-wirid berikut patut diamalkan kerana faedahnya amat besar dan memastikan orang yang mengamalkannya mendapat husnul khatimah, dibaca pada waktu pagi selepas sembahyang subuh dan malam selepas sembahyang maghrib. Dibaca 3 kali. Subhanal daimil qaimi subhanal qaimid daimi subhanal hayyil qayyum subhanalladzi subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallah malikul quddus subhanal malikul quddus subhana rabbil malaikati war ruh. Maha suci Tuhan, maha sucilah Tuhan yang maha kekal berdiri. Maha sucilah Tuhan yang maha berdiri berkekalan. Maha sucilah Tuhan yang maha hidup lagi maha mengurus. Maha sucilah Allah yang maha besar beserta dengan segala kepujiannya. Maha sucilah raja-raja yang kudus. Maha sucilah Tuhan yang menjaga para malaikat dan ruh, iaitu Jibril. Dan dibaca 3 kali. Allahumma inni a'udzubika minal makri wal istidraj. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung denganmu daripada penipuan dan putar belik seseorang. Dan yang ke-15,
Demikian juga dibaca istighfar Al-Ariful Al-Majidus Sayyidus Syarif Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ba'lawi. Semoga diberkati Allah berterusan sebanyak 4 kali setiap selepas sembahyang maghrib yang memastikan mendapat husnul khatimah tetap kala hendak mati. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaihi rabbi firli. Aku memohon keampunan kepada Allah yang Maha Besar, yang tiada Tuhan melainkan Dia, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Maha Hidup lagi Maha Mengurus yang tidak mati, dan aku bertaubat kepadanya. Wahai Tuhan, ampunilah daku. Dan yang ke-16, dan demikian juga patut dibaca apa yang dinakalkan, yakni disalinkan daripada Al-Arif Al-Bakri yang berkata, siapa yang membaca selawat ini semasa hidupnya walaupun sekali sahaja, dipeliharakan dia daripada api neraka dan diwajibkannya mendapat husnul khatimah, iaitu Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Ya Allah, kurniakanlah rahmat dan kesejahteraan serta berkatilah ke atas Nabi Muhammad, pembuka bagi apa yang diselok. Diselok maknanya dikuci lah. Penutup bagi perkara yang terdahulu, pemenang kebenaran dengan kebenaran, penunjuk ke jalan engkau yang lurus. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atasnya serta ahli keluarga dan sahabatnya mengikut kedudukannya yang sebenar dan kadar kebesaran darajatnya. Okey, tengok. Dia kata tadi, nombor 14 tadi, kita patut mengamalkan wirid-wirid berikut, iaitu subhanal daimil qaimi, subhanal qaimid daimi, subhanal hayyul qayyum, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanal malikil qudus, subhana rabbil malaikati warruh. Dikata maha sucilah Tuhan yang maha kekal berdiri. Kau ni boleh kata bukan semua orang amal. Tak, bukan semua orang amal. Kadang-kadang dak kebanyakan pun tu email pun tak baca juga ni. Ni dia panggil zikir khusus. Zikir khusus yang mana walaupun tu email tak baca pun kita kena tetap baca apabila nak mendapatkan husnul khatimah. Maha sucilah Tuhan yang berdiri berkekalan. Maha sucilah Tuhan yang maha hidup lagi maha mengurus. Maha sucilah Allah yang maha besar berserta dengan segala kepujian. Maha sucilah Raja yang kudus. Maha sucilah Tuhan yang menjaga para malaikat dan ruh. Dan baca 3 kali, Allahumma inni a'udzubika minal makri wal istidraj. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung denganmu dari penipuan dan putar belik seseorang. Ini sunat juga. Ini maknanya, kalau dalam bahasa Arab, Allahumma inni a'udzubika minal makri wal istidraj. Kalau kita nak berdoa dalam bahasa kita pun tak ada masalah. Ini zikir-zikir yang ditetapkan oleh ulama, yang mana disusun oleh para ulama. Sama ada kita nak zikir ataupun nak memuji Allah dengan cara kita sendiri, tak ada masalah. Dan kita nak puji Allah dengan cara kita nak berdoa dengan cara kita. Tapi nak berdoa dengan cara kita pun tak erti juga masalah. Terpaksa kena tengok buku juga, terpaksa kena tengok kitab juga. Okey. Dia kata, sungguhnya aku berlindung denganmu dari penipuan dan putar belik seseorang. Minta berlindung dari penipuan dan putar belik seseorang. Biasalah hidup kita ni kena tipu kat orang maknanya minta dengan Allah. Allah sahaja yang maha menguruskan seseorang itu. Dan sama ada dia menguasai untuk nipu ataupun tidak boleh nipu. Atas dia belakang. Itu amalan yang mana tergantung ke atas diri kita. Amalan seseorang apabila dia beramal, bukan boleh ke orang lain, boleh ke dia juga. Pernah berlaku tu imam ni, dia beramal, amalan dia tu banyak. Apabila orang masuk curi rumah dia,
Masuk curi ambil barang banyak, nak buat lari. Cari pintu tak jumpa. Dia tengok dalam rumah tu macam air laut mari. Dia berenang atas latak. Tu Imam buka balik rumah, tu Imam buka pintu tengok-tengok, duduk berenang dua orang. Bapa pula berenang, dia kata aku nak lemah, dia kata. Nah, padahal tu Imam ni tak ada gapo pun, tak ada baca gapo, cuma amalan dia. Dan apabila kita beramal dengan suatu benda, dan amal itu akan menjaga kita. Batu Nabi sebut dalam satu hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap amalan itu kembali kepada apa yang dia niatkan. Setiap perkara hak dia niat, dia berzikir, dia niat untuk gapo, dan dia akan dapat dengan perkara tersebut. Batu kita berzikir ni bukan untuk nak tunjuk ke orang dak. Kita berzikir supaya yang pertama hati kita tu semakin bersih. Dah ibarat zikir tu ibarat air masuk hak putih. Contoh dalam cawan ni dia ada air kopi. Bila ada air kopi, kita pun pergi cuah air masuk. Kita cuah air masuk ni banyak daripada air kopi tersebut. Cuah sama cuah agak-agak air kopi tak ada putih dah. Dan semakin lama semakin bersih, semakin lama semakin putih. Itulah hati kita. Hati kita ni hitam. Dah, nak hak sakit yang mana Allah Taala sebut fi qulubihim maradan fazadahumullahu maradan. Dalam hati mereka tu sakit, bahkan Allah Taala tambah lagi kesakitan. Yang mana kita ni nak beribadah kepada Allah berat, nak buat benda baik berat, nak semaya pun berat, nak jaga jemaah pun berat, nak mari kat orang ngajar pun berat belaka. Dah, bila bab bitih laju. Hak sakit jadi segar. Nah, tapi bila bab ibadah ni kita jadi berat. Kerana apa? Kerana dalam hati kita tu ada titik hitam. Mana hati kita semakin hari semakin gelap. Cara bersih iaitu sentiasa mengingati Allah, sentiasa berzikir kepada Allah. Nabi sebut dalam satu hadis, di dalam tubuh badan kita itu ada seketul darah yang mana apabila moleknya wa iza salahat jasada kullu wa iza fasada jasada kullu atau kama qala. Nabi kata apabila moleknya dalam hati tu seketul darah tu, maka akan molek seluruh tubuh. Tapi apabila rosak, maka akan rosak seluruh badan. Apa dia? Iaitu hati. Hati kita ni kalau dah mari karak agak Allah Rabbi, nak buat lagu mana? Serupa orang. Nah. Ada orang ni mudah terima nasihat orang. Ada orang payah nak terima. Ada orang tak degih tu. Dah. Biasa hak tak degih ni, hak jenis karak. Dah. Kalau orang hak lama-lama, orang hak tua-tua agak, jenis tua karak. Dah. Bila dia mari karak, barang karak kita nak katok takut pecah. Nak gosok slow-slow tak degih. Lepas tu nak buat lagu mana? Pakai lok gitu, jual si buruk tak laku. Dah, barang karak. Iaitu kebanyakan apabila seseorang tu melakukan dosa sehingga umur 40. Dah, bila 40 masih lagi tidak sedar, dah hak ni memang payah nak kembali. Apabila umur dia sampai 40 masih lagi buat perkara yang dilarang oleh Allah, hak ni ulama kata payah nak kembali. Sebab 40 tu Nabi perintahkan kepada kita sentiasa untuk mendekatkan diri dengan Allah. Tapi umur 40 buat kok sombong lagi, ni payah. Batu dah kata ulama, orang alim tapi sombong jahat. Tak jahat. Alim tapi sombong jahat. Mana berat ah? Orang jahil hak sombong, kau hak jahat lagi berat. Hak tu sombong dia tahu juga. Hak ni jenis sombong jenis bahasa hak dak tahu gapo satu. Ni lagi berat. Maknanya kehidupan kita ni apabila sentiasa melakukan kesalahan tanpa kembali kepada Allah, semakin hari semakin berat, semakin hari semakin payah kita nak beribadah kepada Allah. Batu Nabi sebut dalam satu hadis, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'ah bihasanah tamuha.
Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan hapuslah kejahatan itu dengan melakukan kebaikan. Batu kata Imam Nawawi rahimahullah, apabila seseorang melakukan kesilapan, disunatkan dia buat perkara yang baik seperti mana bersedekah. Dan dia buat apa? Dia buat anda tak molek, sunat dia bersedekah. Jangan contoh, jangan pergi curi. Bapa curi nak sedekah, tu tak boleh. Nah, curi sebab nak sedekah tak boleh. Maknanya buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, sunat kita hapuskan perkara-perkara tersebut dengan melakukan perkara yang baik. Sebab tu hati kita ni sentiasa jaga. Dah, kita ni apabila cara orang sikit pun itai dah hati. Dah, tengok orang ni lebih teruk daripada kita, itai dah hati kita. Tengok orang lebih teruk daripada kita, itai dah hati kita. Dah, bila hak nak putih? Bila agak-agak nak putih? Iaitu apabila kita kembali kepada Allah. Dah, kembali kepada Allah dan sentiasa mengingati Allah. Mudah-mudahan dah hati kita ni sentiasa dibasuh dengan mengingati Allah. Dan yang ke-15 tadi dia kata demikian juga dibaca istighfar al-arifu al-amjidu sayyidu syarif Abdullah bin Alwi al-Haddad Ba'lawi. Dia kata Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad dilahirkan di Tarim, Hadramaut, Yaman pada tahun 1044 dan wafat tahun 1132. Beliau seorang ulama fiqh mazhab Syafi'i dan ulama akidah ahli sunnah wal jamaah dan kaedah Isya'irah. Dan pada suluk dan tarbiyah beliau mengikut cara-cara orang sufi. Beliau digelarkan sebagai Syekhul Islam dan kutubu dakwah dan irsyad, dan beliau adalah mujaddid tariqah keluarga Ba'lawi. Keturunannya bersambung kepada Husain bin Ali bin Abi Talib. Imam Al-Haddad dan namanya Habib Abdullah Al-Haddad. Dia seorang ulama yang buta. Seorang ulama yang buta. Yang mana dia ni anak murid kepada Habib Hasan Al-Antas yang berada di Hadramaut. Imam Al-Haddad seorang yang faqih dalam ilmu fiqh telah mengeluarkan kata-katanya. Dia kata, kalulah aku tidak malu dengan Imam Nawawi rahimahullah, nescaya aku akan buat mazhab sendiri. Seorang yang alim kata, kalau aku tidak malu dengan Imam Nawawi rahimahullah, nescaya aku akan buat mazhab sendiri. Batu kalam-kalam Imam Al-Haddad dan fatwa Imam Al-Haddad banyak dipakai oleh orang yang duduk di Hadramaut. Dan ada pun orang yang belajar Yaman pun di Hadramaut, memang kebanyakan pakai juga pendapat Imam Al-Haddad. Yang mana pernah sekali fatwa Imam Al-Haddad, apabila anak dia ni kerja dia risip lepas tamat. Bila risip lepas tamat, masa tu anak dia tak semaya lagi zuhur. Dia tanya anak dia, mau semaya lagi zuhur? Dia kata tak lagi. Lepas tu kata Imam Al-Haddad, mujamaklah zuhur tersebut dengan asar. Jamaklah zuhur tersebut dengan asar kerana mu sibuk. Dan itu salah satu fatwa Imam Al-Haddad. Dia ni seorang yang alim dan dia ada zikir yang khusus, dan dia panggil Ratibul Al-Haddad. Ratibul Al-Haddad ni banyakkan juga dia diambil tarikat Ba'lawi. Tarikat ni iaitu satu jalan bagi puak yang mana nak mendekatkan diri dengan Allah. Biasa dengar ke tarikat? Biasa dengar ada. Ada tarikat Ba'lawi di Malaysia ni, banyak juga tarikat. Ya. Apabila kita mengikuti jalan tarikat, jangan kita meninggalkan syariat. Batu kata Imam Malik rahimahullah, orang yang belajar tarikat, orang yang belajar tasawuf tapi tidak belajar fiqh, zindik. Apa makna zindik? Iaitu keluar daripada Islam. Na'udzubillah. Ramai hak berlaku di Malaysia kita. Kata Imam Syafi'i, orang yang ambil ilmu tasawuf tapi tidak ambil fiqh, fasik, maknanya berdosa besar. Tempat kita ni
Banyak berlaku. Lagu mana? Iaitu mengikuti tarikat-tarikat tertentu dan menyalahkan guru-guru yang lain. Ni hak tak betul. Tarikat tu banyak di Malaysia kita ni, banyak tarikat. Di Malaysia kita banyak tarikat. Tapi kebanyakan soho dengan diri sendiri, banyak beramal. Kita kau orang tok guru dia gitu, tok guru dia gini. Tok guru tu dak agak. Tok guru tu tak siapa Tuhan. Ada. Hak tu bukan tarikat tu. Hak tu yang mana jenis perangai sombong. Menjatuhkan orang lain, tidak boleh. Benda-benda gitu kebanyakan berlaku di Malaysia. Pernah ada seorang di Terengganu, dia beramal dengan tarikat juga, mengikut satu tarikat juga. Siapa tahap gila. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia kata dia mari bisikkan dia ni tak wajib semayah. Ni bahaya. Biasa tarikat-tarikat ni dia mari ilham gitu. Ilham pakai jodoh. Dia buat macam Nabi, mana boleh. Nabi terima wahyu melalui mimpi atau bisikan daripada malaikat Jibril. Kita ni orang biasa bila mari ilham, contoh mu tak wajib dah mayat dan amalan mu banyak dah, ataupun mu wajib mayat 3 hari sekali je. Agak-agak kita nak mayat ke kita tak semayat. Kalau mari lagu tu ilham mari, kita tidur, kita ambil wuduk, kita beribadah ke apa, kita minta dengan Allah, tunjukkanlah aku perkara yang benar dalam mimpi aku. Dan kita mimpi ke apa? Kita mimpi Allah Ta'ala perintahkan mu ni tak wajib dah mayat subuh dengan isyak. Mu wajib mayat zuhur asal gori. Agak-agak kita nak ikut dah petunjuk mimpi. Agak-agak kita nak ikut dah. Tapi depan kita tak mimpi pun tak mayat. Tak mimpi pun tak mayat juga. Kalau puak-puak yang salah, dia mengikut ilham. Mimpi-mimpi ni dia dua, sama ada daripada syaitan, sama ada daripada Allah. Nabi Ibrahim AS, berapa kali mimpi Allah Ta'ala perintahkan untuk sembelih anak dia? Berapa kali mimpi baru sembelih? Kita mimpi, contoh, apabila kita sakit, seseorang ni sakit ni banyak berlaku. Bila sakit, dia pun mimpi pergi berubat. Dia pergi berubat. Dia berubat, Tok Bomo kata, mu kena nak kat orang ni. Tok Bomo. Balik tu dia pun mimpi. Dia tidur, dia mimpi. Orang hak kenak dia ni, orang depan rumah dia kenak. Bakal pergelan ni. Tak kecek berapa tahun, 10 tahun tak kecek. Saya ni pelik bapa tak kecek. Lalah dia duk ayat kat orang. Aku mimpi malam. Dah aku tak boleh jalan ni kis dari motor kenak aku. Kedai aku tak laku kis dari motor kenak. Dah, macam-macam. Berapa kita percaya melalui mimpi. Hak tu setan berlaku. Dah, mimpi yang hakikatnya adalah benar, yang tak boleh nak nipu adalah apabila kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu hak sebenar. Hak tu tak ada tipu. Hak tu memang tidak nipu. Apabila kita melihat seorang yang alim, belum tentu lagi betul. Dah, kita mimpi orang alim mari jubah kita, dah suruh jaga semayat. Contohlah, seorang ni kita tengok dulu tak molek lah ni molek. Dah berapa jadi molek lah ni? Kawan mimpi seorang alim ni mari jumpa kawan, dah jubah lepas tu batu nasab. Hak tu kawan mayat. Kalau tak mimpi pun memang wajib mayat kan? Tak tak ke kerana mimpi baru nak mayat. Ni hak banyak berlaku tempat kita ni. Dan maknanya terlalu mempercayai naluri-naluri hak tidak betul. Dan ambil hak syariat. Apabila kita ambil tarikat yang tidak betul, salah kita. Kalau ambil tarikat hak betul, betul kita. Dah, selamat kita. Tarikat-tarikat ni jalan untuk kita menuju kepada Allah. Ada hak zikir kita. Tok kenali ada tarikat tak Tok kenali? Tok kenali ada tarikat tak? Tok kenali ni dia tak ada tarikat. Batu, kebanyakan ulama-ulama dalam tanah Melayu mengatakan Tok kenali tu bukan wali, tapi Tok kenali tu seorang yang alim lagi soleh. Alim lagi soleh, kerana kesolehan dia itu Allah Ta'ala keberkatan hidup. Setiap percakapan dia itu Allah Ta'ala akan tunang. Kerana alim lagi soleh, dia tak ada tarikat. Zikir banyak.
Tak. Kita ni memandai apa yang ditetapkan oleh ulama, kita baca ni cukup dah. Tak, bukan kita ni nak terbang. Tak. Orang zikir banyak pada kita tak terbang-terbang juga. Kita hak pada zikir nak terbang. Dah tak ada. Maknanya kita zikir ni memang untuk nak dekatkan diri kita dengan Allah. Dah? Okey. Itu tadi dia kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dia kubur dia tu di kota Tarim. Dia duduk di Tarim. Seorang ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i yang buta lagi faqih. Nah, okey. Dan yang seterusnya, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwa arrahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaihi rabbi faghli. Aku memohon keampunan kepada Allah yang maha besar, yang tak ada Tuhan melainkan Dia, maha pemurah lagi maha penyayang, maha hidup lagi maha mengurus yang tidak mati. Aku bertaubat kepadanya, wahai Tuhan, ampunilah daku. Kita sebagai hamba Allah, sentiasalah lidah kita ni mengucapkan kalimah aku bertaubat kepadamu ya Allah. Terimalah taubat aku terimalah taubat aku ya Allah. Nabi SAW istighfar dalam sehari berapa kali Nabi? Paling kurang berapa kali? 70 kali. 70 kali itu dah orang yang mana Allah Ta'ala ampunkan dosa ma taqaddama min zambik, ampunkan dosa yang sebelum dan yang akan datang. Itu 70 kali. Kita ni tak tahu duduk mana lagi, dah malah nak istighfar. Istighfar adalah salah satu pengampunan yang paling ringkas yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Istighfar itu untuk menyelamatkan kita juga pada yaumul hasyr. Yaumul hasyr iaitu hari kebangkitan, apabila seseorang diletakkan dalam lubang kubur, akan berubahlah segala seluruh anggota badan. Kalau seorang yang baik, maka baiklah anggota badan tersebut. Kalau seorang yang tidak baik, dia akan berubah. Dia akan hancur lebu. Tulang akan hancur, daging hancur belaka. Akan hancur belaka. Dan bila akan molek ni? Iaitu pada yaumul hasyr. Yaumul hasyr iaitu hari yang dibangkitkan, Allah Ta'ala jadikan balik segala bentuk tubuh badan itu supaya kembali kepada masyar. Iaitu dia panggil yaumul hasyr. Lagu mana kita nak jaga anggota badan kita yang mana tak sewi makan kolak? Dan seperti mana Rabi'atul Adawiyah, dia seorang wali perempuan, seorang wali perempuan di zaman Hasan Basri. Dia kata, aku ni takut nak makan banyak. Sebab apa? Aku takut ulat dalam kubur ni makan aku pula. Tapi kalau aku tak ada isi, tak ada gawa satu ulat, tengok aku tak selera. Itu seorang wali perempuan. Maknanya takut dengan azab kubur. Sebab apa dia tak makan banyak? Orang yang makan banyak menyebabkan jadi malas. Malas, serba-serbi malas. Tak makan pun malas kita ni. Kalau makan, lagilah malas. Sebab tu cara untuk kita selamatkan daripada azab kubur dan dibangkitkan pada yaumul hasyr, iaitu hari yang dibangkitkan keseluruhan anggota-anggota badan, disatukan segala anggota-anggota badan itu dengan membaca suratul mulk, iaitu suratul mulk, yang mana Nabi sebut dalam satu hadis, suratul mulk hiya mana'u min azabil qabri. Surah al-mulk itu menegah kita daripada azab kubur. Baca tiap-tiap malam sebelum kita tidur baca. Kok mana-mana memang kena pasuk. Kadang-kadang orang nak naik bas pukul 12, pukul 1 pagi sanggup pergi tunggu. Pukul 12 naik bas, pukul 11 pergi tunggu dah. Pukul 1 pagi naik bas, pukul 12 tu duduk cokoh dah tunggu. Sanggup tahan mata, takut tinggal bas. Tapi berapa ramai sanggup tahan mata untuk selamatkan daripada azab kubur? Ramai mana? Tak ramai mana? Ramai tempat ni ramai sini. Sini ramai. Maknanya kita kena buat satu perkara yang mana kita kena yakini akidah kita bahawa azab kubur tu ada. Azab kubur tu ada. Akidah kita kena yakin. Tak percaya, tak yakin azab kubur tu ada, rosak akidah kita. Lagu mana nak selamat? Nabi kata bacalah surah Al-Mulk. Yang mana siapa tak reti baca, carilah guru untuk nak baca. Carilah guru untuk nak baca.
Biasa dah orang hak jenis cakna kepada anak tak erti baca, anak tak erti nulis, dah nak periksa dekat dah sanggup cari guru. Untuk apa? Untuk nak lulu periksa. Dah nak tuition ni tiap-tiap hari Jumaat, hari cuti sekolah giata lagi. Bapa nak suruh anak dulu. Tapi ramai mana hak paksa anak untuk ngaji, ramai mana? Ramai dak paksa anak untuk ngaji. Hai tak ramai. Paksa anak untuk semaya, tak ramai. Ramai dak paksa anak, dak kalau tak boleh khatam Al-Quran jangan makan, ramai dak? Tak ramai. Dah nak paksa lagu mana? Kita pun tak erti juga. Sebab tu bab Quran ni dah iaitu salah satu sahabat yang dapat menyelamatkan kita di alam kubur itu adalah Al-Quran. Kalau kita tidak bersahabat dengan Al-Quran atas dunia ni, kubur kita berat, kubur kita gelap gelemak. Tapi bila bersahabat dengan Al-Quran, insya-Allah kubur kita ni cerah. Jaga, memang kita kena jaga semua. Bacalah Al-Quran, buatlah seperti sahabat. Dan kalau kita tak cara dia agak-agak alam barzah tu, dia cara dak kita. Cara dak tahu tu. Orang hak kita dak kenal, dah kita nak pinjam pitih memang tak ubi. Kalau hak kenal pun nak pinjam pitih tak ubi juga. Ni Al-Quran yang mana kita tak pernah sentuh dia, tak pernah baca dia, tapi bila di alam kubur kita nak minta tolong dengan dia, agak-agak dia akan tolong tak kita. Na'udzubillah. Dah bacalah walaupun sikit, hak tak pandai tu baca. Nabi kata khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Kalau agak-agak kita nak baca tak betul, dah nak baca tak boleh, cari orang yang boleh. Untuk kita nak modal di akhirat esok-esok. Atas dunia ni kita sedap duduk, tapi akhirat kita tak sedap duduk. Batu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, takutlah kamu atas dunia ni, nescaya kamu tidak takut di akhirat. Tapi apabila kamu tidak takut di atas dunia, nescaya kamu akan takut di akhirat. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah Ta'ala kata walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Ketika itu kamu akan melihat puak-puak yang mana yang melakukan dosa atas dunia itu, nanakisu ru'usihim inda rabbihim, akan tunduk di hadapan Tuhan mereka. Kita ni akan tunduk belakang depan Tuhan. Seperti mana kita depan cikgu, budak-budak murid buat salah, cikgu panggil dia akan tunduk. Kalau rasa salah dia tunduk. Gitulah. Di hadapan Allah akan tunduk dan mengatakan, wahai Tuhan kami, kami tengok belakang dah, kami dengar belakang dah, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalilah kami atas dunia, maka kami yakin dah kami nak beramal soleh pula. Tak ada guna masa tu. Tak ada guna dah masa tu. Bila? Lah ni. Hak nak guna lah ni. Dah. Kalau boleh balik Maya Isa, buka Quran. Kalau kita rasa kita hamba Allah, yang mana kita betul-betul nak dekatkan diri dengan Allah, kalau kita tak mampu nak baca, buka Quran, nescaya Allah Ta'ala akan hantarkan air mata kita untuk menitik supaya kita mendekatkan diri dengan Allah. Memang gitu. Tapi kalau kita hak jenis memang qulubun qasiyah, hati yang keras, memang tak ada gapo satu. Nah, balik lepas Maya Isa gapo balik Tera buka surah Al-Mulk. Itulah sahabat yang akan menyelamatkan kita semua. Balik buka Al-Mulk. Tak boleh banyak baca sikit. Kalau kita tak pandai, tanya bini. Kalau bini tak pandai, tanya tok lelaki. Dua-dua tak pandai, tanya anak. Tak pandai belakang, pergi cari tok guru. Tak. Takut tak pandai belakang, ikut mung lah. Takut kata gitu pula. Na'udzubillah. Maknanya tengah buka Al-Quran, balik tengok. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Nabi kata, hiasilah Quran itu dengan suara kamu. Dan Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada kamu. Al-Quran akan memberi syafaat kepada kita. Bila? Apabila kita jaga. Ar-Rahman allamal Quran. Allah Ta'ala kata, ajalah ilmu Al-Quran. Ajar.
Hak lain kalau bahasa Melayu kita tak reti selamat lagi alam barzah. Matematik kita periksa tak lulu. Selamat lagi SPM tak lulu. Selamat lagi. Tapi Quran syariat tak lulu, habis kita. Syariat tak lulu jeng. Dah, kalau syariat tak lulu ni atas dunia Allah Taala tunjuk dah. Atas dunia ni Allah Taala tunjuk dah. Tunjuk lagu mana apabila matinya seseorang itu. Nabi kata apabila matinya seseorang itu, kalau nak kenal seorang tu seorang yang baik, nescaya akan mengeluarkan peluh di atas dahi dia. Keluar peluh. Tapi apabila seorang yang tidak baik, tak ada peluh. Tapi kalau orang yang mandi mayat, jangan pergi cari peluh. Tengok peluh tak ada, dia mana jahat ni. Nah, tak boleh kira. Mandi-mandi kita peluh orang. Tak boleh. Maknanya kita situ ada kena husnul khatimah. Iaitu panggil husnuzan, iaitu bersangka baik. Bersangka baik. Kena ada sifat bersangka baik. Sebab itulah marilah sama-sama kita niat tukar molek balik kat kita buka. Kalau bini dengan tok lelaki ada panggil, tok lelaki dengan bini. Kalau balah bab Quran tak ada masalah. Ni balah bab fitih sama. Nah, balah bab dunia sama. Kalau kita balah bab Quran tak ada masalah. Dah dapat pahala pula. Dah apa abang baca gitu. Dah ni hukum gapo tanya abang pula. Dah mek dah ni baca lagu mana ni? Ni kena baca lagu ni. Kan comel gitu. Dah ni apa abang baca gitu? Ikut aku lah. Ada main wah gitu berat. Dah, maknanya kita ni biar saling bantu-membantu antara pasangan kita. Biarlah dekatkan diri dengan Allah pula. Puas dah hidup ni. Dah atas dunia ni kita buat benda-benda ni banyak dah. Banyak dah benda yang melarangkan kita, melalaikan kita. Buat sepakat pula balik dah tengok surah Al-Mulk. Hak mana dah bini tak mari, oh ya dah balik ajak tengok surah Al-Mulk. Takut balik bini nyanyi pula. Guana tengok Quran malam ni. Kau esok nak jelak cok dah. Takut bini nyanyi pula. Dah, maknanya gitu. Dah nak lagu mana bini bang nyanyi. Dah, maknanya gitulah. Ya, supaya kita sentiasa dekatkan diri kita dengan Allah. Isal. Berapa minit dah lepas? Lajak parak dah. 10 minit. Kau lapar tak lapar lagi? Tak ada makanan lah ni dah. Tak ada dah. Patut dapat muka keruk belaka ni. Tak ada makanan ni. Minggu depan nak buat dah. Dan yang seterusnya yang ke-16, wallahu alam situlah. Ada yang tanya tak? Nah. Okey. Bekas air, Ani minum bekas air. Lepas tu air tersebut ngecik kita. Okey. Hak ngecik air tadi. Air tadi najis tak kalau Ani minum? Maknanya Ani minum air dalam bekas. Lepas tu air dalam bekas tu ngecik kita. Lepas tu air tu najis ke tak? Najis ke tak? Nabi sebut dalam satu hadis, idza walagha qalbu fi ina'ihi, apabila anjing menjilat salah satu daripada bekas-bekasnya, maka Nabi kata basuhlah dengan 7 kali basuh. Salah satunya daripada air tanah. Tempat kita ni salah istilah. Istilah lagu mana dia kata kalau kena anjing dengan babi kena sama. Bukan sama. Bahaya ni. Bukan sama. Banyak kata sama. Sama ni iaitu lembu mapu, kita nak ambil kulit lembu tersebut, kita nak guna. Kita nak guna kulit lembu tu boleh ke tak? Boleh. Dengan syarat kita kena samuk dulu kulit lembu tu. Cara samuk kulit lembu iaitu kita menghilangkan ain-ain najis yang ada pada kulit tersebut dengan menggunakan benda yang panas. Seperti kapur, walaupun kita guna perkara yang najis seperti tahik berpati, boleh juga. Untuk menghilangkan ain-ain najis pada kulit lembu. Sama ada lembu hak melek, tu tak kena samuk dah.
Sebab dia suci. Hak lah ni binatang yang tidak boleh makan ataupun binatang yang boleh makan dengan tanpa sembelih. Kita nak ambil kulit dia nak buat gapo? Nak ambil manfaat daripada kulit tersebut. Hak tu dia panggil sama. Sama ada kena anjing dengan babi ni dia panggil najis mughallazah. Najis mughallazah dia wajib basuh sebanyak 7 kali. Salah satu daripada air tanah. Contohlah. Seorang ni dia sewa rumah Cina. Sewa rumah Cina. Bila sewa rumah Cina ada anjing. Anjing duduk main atas, duduk main bawah. Tengok pula syarat nak kena basuh 7 kali mesti salah satu basuh. Kalau dua-dua kering, tak ada masalah. Contoh kita berjalan, anjing pun mari tepuh kita. Kena basuh 7 kali tak? Tak, pasal kering. Tapi kalau anjing tu basuh, ataupun kita basuh, hak tu kena basuh sebanyak 7 kali, salah satunya daripada air tanah. Kalau kita sewa, contoh kita tak tahu mana. Kita tak tahu duduk mana. Dak air atas lagi, bawah lagi. Kita nak buat lagu mana? Agak-agak kita nak basuh sebanyak 7 kali. Dengan air seluk pula. Nak basuh gitu? Memadai kita pakai pendapat Imam Nawawi rahimahullah yang mengatakan cukup dengan pakai sabun saja. Dah main serumah. Cakap nak lepas seluk serumah. Dah, maknanya memadai pakai pendapat Imam Nawawi rahimahullah. Sama ada air hak ngecik tadi, dia dihukum sebagai najis juga. Najis apa? Iaitu najis mughallazah. Mughallazah bermakna najis yang berat. Dan cara dia basuh sebanyak 7 kali, salah satu daripada air tanah. Kalau tak saya pakai tanah, nak pakai pendapat Imam Nawawi, tak ada masalah juga. Tapi kalau kita ngaji, tak ada masalah. Dah jadi masalah, kita dah tahu. Dan panggil kena samak lah. Ada. Banyak istilah kita gitu lah. Kena anjing dengan babi kena sama. Bukan sama. Dan hak tu dia panggil basuh sebanyak 7 kali. Kalau bahasa kita, dia panggil sertu. Bukan sama, dia panggil sertu. Tak? Sertu. Kalau sama hak 7 kali tadi, kulit bakar. Kalau hak ni dia panggil sertu. Basuh sebanyak 7 kali. Hak tu. Najis mughallazah, kita tidak boleh semata-mata nak pergi dengan sengaja, tidak boleh walaupun benda tu tak kena basuh sebanyak 7 kali. Contoh, kita nak pergi anjing, saja-saja nak pergi anjing. Boleh ke tak? Tak boleh. Kecuali dengan niat memburu ataupun anjing ni atas niat jaga kebun untuk untuk penjagaan, tu boleh. Tapi kalau untuk pegang saja-saja buat macam kucing, tak boleh. Dan setuh anjing dengan secara tidak sengaja, dengan secara sengaja dukung pegang ke pernah berlaku. Hak panggil gapo itu hari gapo hak setuh anjing ramai-ramai tu. Tu haram, tidak boleh. Dah saja-saja pegang anjing. Batu kialulah kita saja pegang najis, hukumnya adalah haram. Saja nak tanggung najis haram. Tak boleh. Puas duk saja gatal tahi ayat. Tak boleh ke? Dak haram, bab benda tu najis. Kalau tanpa ada sebab tertentu tak ada masalah. Dah, bapa nak buat baju, bapa nak basuh, tu tak ada masalah, ada sebab. Ni saja-saja, tu tidak boleh. Tu kalau terkena salah satu daripada najis mughallazah ni. Ada lagi? Ada tak benda yang harus mengumpat? Bukan harus, wajib pun ada. Mana? Bilakah seseorang wajib mengumpat seseorang? Dan apabila contoh demo ni nak nikah. Demo ni nak nikah. Bila nak nikah, dia pergi minta anak dara orang. Dia minta ayah dia ni kenal lagu hak minta tadi tu. Dia pun tanya, lagu mana mu tengok mamak tu? Ni pun ayah dia berjuru. Tu imam kapung tu. Dah. Padahal mamak tu bapak curi kapung. Tu berdosa. Dosa dengan sebab tipu tadi. Wajib dia kena royak perangai mamak sebenar, wajib. Kerana lah ni mamak nak tanggung anak dia. Tanggung bukan 2-3 hari sampai kau mati. Tanggung dari segi ilmu, tanggung dari segi makan minum. Tak, mana wajib dia royak. Wajib dia ngupak situ. Mamak tu berat. Rumah orang buat macam rumah dia. Dah, maknanya kalau orang sahur dah kapung.
Kalau kampung tu orang tanam pisang, lah ni orang tak pakat tak tanam belakang sebab dia hidup lagi. Orang nak igat tak berani. Nah, sebab dia ada lah ni orang tak tanam pisang. Dah, kadang-kadang curinya orang. Dah, bukan setakat curinya yang beruk-beruk orang dia curi buat naiknya. Ada juga. Mana siapa tahap tu berat, wajib royak juga. Tu masalah hak wajib ngupah atas dasar nak jaga silaturahim antara pasangan tadi. Itu wajib. Dan sama ada benda walaupun orang tu buat salah, kita saja-saja nak ngupah kedai kopi, dah tu tidak boleh. Apa makna ribah? Ribah itu suatu benda yang buruk, kita cerita tentang dia dan dia tidak suka. Dia tidak suka. Tak ada orang suka dah. Ada tak? Orang cerita benda buruk yang kita buat, lepas tu kita pun suka. Baik, sedap dengan terima kasih. Ada tak? Tak ada. Memang nak marah. Dan sebab tu walaupun orang tu tak betul sekalipun, tidak boleh. Dan biasa benda-benda gini, biasa berlaku tempat kita. Dan pakai tak minta maaf dah kalau senyap gitu, wajib kita minta maaf. Dan wajib kita minta maaf, itu dia panggil hakul adami. Hak Adam, wajib kita minta maaf dengan orang tersebut. Ada lagi? Ada lagi? Tak ada tanya? Ada. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakihna fi din wa alimna hikmah wa ta'wil. Allahumma zidna ilman wa fiqha. Allahumma alimna ta'wil al-Quran. Allahumma a'udhina bi'ilmi wa zayyib bi'ilmi. Aqrinna bitaqwa wa jamna bil'afiyah. Ya Rabbana anta ilahuna nabduka jahil wa anta arzuqana ilman nafi'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.